Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung pelajaran kita dalam tajuk 8.2 iaitu jadual berkala unsur moden. Hari itu cikgu dah terangkan sedikit tentang tajuk ini. Okey. Dan hari ini kita nak sambung. Sebenarnya kalau ikut rekod cikgu ialah muka surat 172 buku teks kan. Okey, baik. Tajuk kita adalah susunan elektron unsur. Okey. Di sini kita tengok kita telah ketahui bahawa setiap unsur dalam jadual berkala unsur moden, iaitu kalau kita tengok inilah dia jadual berkala. Okey. Yang mana unsur ini mempunyai nombor protonnya yang tersendiri. Okey. Ia tidak sama Contohnya oksigen ada 8 nombor proton dan magnesium ialah 12. Baik. Okey, kenapa kita bercakap tentang proton sedangkan kita nak melihat susunan elektron? Okey, ini kerana atom yang neutral, bilangan protonnya adalah sama dengan bilangan elektron. Maknanya positif dan negatif adalah sama. Okey. Jadi oleh itu kita boleh rujuk kepada nombor protonnya. Okey, bagaimana elektron kita susun di sekeliling nukleus? Kerana elektron itu dia akan bebas dia berpusing-pusing. Okey, di sekeliling nukleus ini. Ini nukleus, kita nak tengok macam mana nak susun. Okey. Elektron ini disusun dengan petala elektron nama dia. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus terlebih dahulu. Maknanya kita isi petala ini. Ini namanya petala tempat ni petala. Okey. Ini petala pertama, ini petala kedua, ini petala ketiga. Maafkan saya, tak nampak sekejap. Okey. Ini petala pertama, ini nukleus, petala pertama, petala kedua dan petala ketiga. Okey. So, kita penuhkan dahulu petala yang pertama, tetapi bilangannya untuk yang pertama ialah 2. Okey, maksimum dia adalah 2. Kemudian petala kedua ialah 8. Okey, petala ketiga tu kita boleh isi dengan jumlah yang seterusnya lah. Ya. Okey, namun awak kena ingat bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, okey, maknanya bawah 20 lah. 2 elektron diisi dengan dalam petala pertama, 2, lepas tu 8 elektron dalam petala kedua, 8 elektron dalam petala ketiga, dan seterusnya adalah 2 lah, baru cukup 20 kan. 2 lagi di petala keempat. Itu sekiranya nombor atomnya adalah 1 hingga 20. Okey. Seterusnya ialah kita nak melihat bagaimana pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey. Mula-mula kita kena tahu bahawa kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey, maka atom ini cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Okey, baik. Bagaimanakah atom neutral terbentuk? Iaitu dengan cara menderma atau menerima elektron. Iaitu dia boleh menderma elektron yang berada pada petala terluar. Okey, maknanya yang paling luar. Okey. Dan juga menerima elektron pada petala terluar mengikut kepada keperluannya. Okey, ini adalah untuk mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet. Ini kita boleh tengok Okey, baiklah. Maafkan saya terputus tadi. Okey, ini ialah apakah dia maksud susunan elektron duplet? Okey, iaitu susunan elektron yang stabil mempunyai 2 elektron pada petala yang pertama. 1, 2. Okey, ini ialah petala pertama Dan apakah dia susunan elektron bagi oktet? Iaitu susunan elektron yang stabil yang mempunyai 8 elektron pada petala yang terluar. Ini dipanggil susunan elektron oktet yang stabil lah. Contoh adalah atom magnesium. Okey, ianya mempunyai 12 elektron. Maka bila kita susunannya adalah 2, 8, 2. 2 ialah elektron yang pertama, petala pertama.
8 pada petala kedua dan 2 untuk petala yang ketiga. Bagaimanakah atom ini dapat mencapai susunan elektron oktet? Okey, ingat, oktet ini ialah stabil. Apa makna oktet? Oktet ialah ada 8 kat luar. Petala terluar, tak kira lah. Tak kira lah dia ada 3 petala ke 4 petala ke, tapi dia nak last itu adalah 8. Maka di sini dia kata, adakah lebih mudah atom ini menderma 2 elektron atau menerima 6? Nak cukup 8 ni. Oleh kerana dia 2 kat sini kan. Nak buang 2 ke nak tambah lagi 6 supaya jadi 8? Jawapannya ialah yang paling mudah ialah dengan dia menderma. Yang ni buang. Menderma dapatlah 2 8. Kan betul? Oktet kan belakangnya adalah 8 kan? Maka apa yang berlaku untuk atom magnesium 282 ini, dia akan mendermakan 2 elektron menjadi 28 sahaja. Bila dia derma, secara automatik ia menjadi positif. Okey, bila dia dermakan 2 elektron, maka dia akan jadi 2 positif. Contoh magnesium. Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang menerima pula, iaitu contohnya atom klorin. Atom klorin ni ialah 17 elektron. Kalau kita susun, dia akan dapat 2, 8, 7. Ingat tak? Bagaimana kita nak atom ini nak mencapai kestabilan susunan elektron oktet, nak jadi 8? Maka adakah lebih mudah dia menderma 7 ataupun menerima 1? Mana bilangan yang sedikit? Maka jawapannya adalah paling mudah ialah dengan ia menerima 1 elektron. Okey, iaitu dia masukkan 1 elektron, jadilah 288. Kenapa dia negatif 1? Kerana ia menerima 1 elektron, maka dia akan jadi negatif 1. Nampak tak? 8 kat belakang ini dipanggil oktet. Ya. So atom ini cenderung untuk mencapai susunan elektron yang stabil dengan cara menderma atau menerima elektron daripada atom lain. Okey, itulah caranya. Ada 2 cara, sama ada ia derma ataupun ia terima, bergantung kepada bilangan elektron yang ada. Perbandingan